Bayi kembung perut dan cirit-birit lazimnya dikaitkan dengan masalah jangkitan pada usus. Namun dalam sesetengah kes, keadaan ini berlarutan dalam tempoh yang panjang. Selepas menjalani ujian di hospital, ibu bapa mungkin diberitahu anak mengalami komplikasi intoleransi laktosa atau situasi menyebabkan bayi tidak berupaya menghadam susu dengan baik. Keadaan ini jauh berbeza dengan alahan protein susu lembu yang membabitkan sistem imun, sebaliknya menjurus ke arah masalah penghadaman. Menurut pakar perunding kanak-kanak Hospital Pakar KPJ Tawakal, Dr. Faisal Muhammad Fazli berkata, intoleransi laktosa lazimnya menyebabkan ketidakselesaan perut dan cirit-birit. Jelas Dr. Faisal, kebanyakan kes yang dirawat di hospital kini membabitkan intoleransi laktosa sementara. Masalah ini terjadi rentetan daripada jangkitan virus atau bakteria pada usus. Intoleransi laktosa ni lah ketidakupayaan badan untuk memproses laktosa ni. Laktosa ni sebenarnya sejenis gula dalam susu lembu, dan di mana apabila seseorang tu ada intoleransi laktosa ni, dia tidak boleh proses laktosa itu sendiri, dan penyebab kenapa badan tersebut tidak boleh menyerap atau memproses laktosa ni, kita boleh bagi kepada dua lah. Di mana satu kita panggil primary lactose intolerance. Primary lactose intolerance sangat jarang kita jumpa, sebab primary lactose intolerance ni bermaksud badan tu tidak boleh mengeluarkan enzim lactase. Enzim lactase ni enzim yang memecahkan gula laktosa dalam usus kita lah. Jadi ada orang dilahirkan tidak ada kebolehan untuk mengeluarkan enzim tersebut. Jadi itu yang kita namakan dia sebagai primary lactose intolerance. Yang selalu yang kita jumpa di klinik, di hospital ni adalah secondary lactose intolerance, di mana badan atau badan pesakit tu dia ada enzim lactase, tapi ada faktor luaran yang menyebabkan enzim tersebut tak dapat dihasilkan dalam amount yang mencukupi, ataupun pengeluaran tersebut terjejas lah. Jadi antara keadaan yang menyebabkan pengeluaran enzim terjejas adalah apabila seseorang tu mendapat jangkitan usus, seperti jangkitan gastroenteritis, di mana jangkitan tu menyebabkan sakit muntah-muntah, cirit, demam, dan ini boleh mengubah struktur usus tersebut. Jadi perubahan struktur usus tersebut, usus kita ni seperti berus. Jadi apabila dapat jangkitan, dia akan jadi rata, dan kesan daripada perubahan struktur tu dia akan kurang enzim lactase pada permukaan ususnya. Jadi apabila terjadi macam tu, apabila seseorang tu mengambil susu yang mengandungi laktos, enzim tak cukup, jadi dia akan mendapat simptom-simptom yang kita kenali sebagai lactose intolerance lah. Jadi antara simptom-simptomnya biasa melibatkan usus lah, di mana sakit akan mengalami cirit-birit yang berpanjangan. Selalunya kalau lebih 2 minggu tu, kita akan mula suspek ni lactose intolerance lah. Perut dikembung. Kalau kanak-kanak tu mungkin dia akan rasa tak selesa, dia akan menangis, merenyit, kentut yang banyak, mungkin kena sendawa yang banyak juga. Ada yang teruk sampai muntah. Jadi kalau benda ni dibiarkan berpanjangan, kerap cirit, tak mahu minum sebab tak selesa perut dia, antara komplikasi yang kita risau, dia boleh dapat dehidrasi lah, kering, di mana kalau teruk lagi dia akan jadi lemah, nadinya akan jadi laju, dan dia mungkin nampak pucat lah. Jadi kalau ada simptom-simptom begini, memang kena datang hospital terus lah, sebab kita kena betulkan dulu dehidrasi itu sebelum kita rawat puncanya, iaitu lactose intolerance. Pada zaman sekarang ni, kalau anak tu masih bergantung kepada susu lah, biasa yang kata yang bawah kepada 2 tahun umur sekarang susu gantian untuk anak-anak yang ada masalah lactose intolerance ni, kita ada susu khas, mana susu tu susu tanpa laktosa. Jadi susu tanpa laktosa ni beza dengan susu biasa adalah satu je lah,
dia tak ada laktosa ni. Tapi komponen lain seperti kalsium, nutrisi lain semua sama. Jadi kalau anak-anak yang bawah 2 tahun ni sepatutnya tidak ada masalah untuk mereka, tidak ada risiko untuk mereka kurang zat lain walaupun mereka ada masalah kurang lactose intolerance. Tapi mungkin satu lagi masalah ialah anak-anak ni tak mahu minum susu ni, mungkin rasanya lain. Atau mungkin masalah ibu dengan ayah untuk mendapatkan susu ni mungkin mahal sedikit lah, tak adalah mahal sangat, tapi dia susu khas, jadi tak semua tempat ada. Kadang-kadang mungkin boleh beli tapi tak jumpa. Tapi kalau umurnya kalau dah lebih 2 tahun, sebenarnya ini kebergantungan kepada susu ni sepatutnya hanya pada 6 bulan pertama bayi. Selepas tu sepatutnya bayi dah start, atau anak-anak sepatutnya dapat kebanyakan nutrisi daripada makanan. Jadi jika parents, ibu bapa boleh bagi makanan yang seimbang, tidak ada masalah untuk anak-anak mendapat kalsium daripada sumber lain selain daripada susu. So yang penting ibu bapa perlu tahulah makanan apa yang seimbang tu lah. Maknanya kalau dah tak boleh bagi susu, sumber protein yang lain boleh dapat daripada daging, ayam, telur. Manakala kalsium ni boleh dapat daripada makanan daripada kekacang, makanan yang berbentuk kacang, almond semua ni. So pilihan banyak. Cuma ibu dengan ayah kena tahulah untuk bagi makanan yang seimbang kepada anak.